Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Abdul Aziz, bernombor metrik A175489, dan rakan saya bernama Muhammad Akmal bin Ibrahim, bernombor metrik A174811. Kami akan menerangkan mengenai pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia berkaitan dengan isu mengapakah masyarakat Islam tidak berpuas hati. Bahagian pertama akan diterangkan oleh rakan saya iaitu Akmal. Sebelum saya ulaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu saya ingin menerangkan berkaitan dengan apakah maksud zakat itu sendiri. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan-golongan tertentu. Ia adalah salah satu daripada hukum Islam yang memainkan peranan penting dalam kehidupan umat Islam sepanjang sejarah kewujudannya. Zakat juga merupakan satu mekanisme ibadat kewangan dan perekonomian. Antara matlamatnya adalah membersihkan jiwa manusia serta hartanya, membantu golongan yang kurang berkemampuan. Seterusnya berkaitan dengan pengenalan yang saya ingin terangkan adalah berkaitan dengan peranan isu zakat. Yang pertama adalah menguti zakat, yang kedua adalah mengagihkan zakat. Peranan tersebut akan dilakukan di peringkat kerajaan melalui pegawai zakat yang diberi kuasa dan perlu memenuhi ciri-ciri tertentu, serta peranan menguruskan zakat adalah perlu dan tidak wajib diserahkan kepada pihak kerajaan sebagai perantara. Perkembangan semasa industri zakat di Malaysia adalah sangat merasakan, terutamanya dalam aspek kutipan zakat kerana berlaku peningkatan yang drastik dalam penjumlah kutipan zakat. Jumlah kutipan zakat keseluruhan pada tahun 2019 telah meningkat sebanyak 4.77% daripada RM682.2 juta berbanding RM651.2 juta pada tahun 2018. Peningkatan yang merasakan ini kemungkinan disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya adalah kaedah pembayaran yang mudah, pengurusan zakat yang semakin cekap, penswastaan isu zakat dan sebagainya. Walaupun kutipan zakat semakin baik, namun isu pengagihan zakat masih lagi menimbulkan banyak perdebatan dan permasalahan dalam kalangan masyarakat. Saya ingin menerangkan berkaitan dengan kepentingan campur tangan kerajaan dalam pengurusan zakat. Wujud individu yang tidak mengendahkan pembayaran zakat. Jika tiada campur tangan kerajaan, maka kemungkinan hak zakat kepada asnaf fakir dan miskin tidak dapat dipenuhi. Pengagihan zakat daripada kerajaan akan menjaga dan melihara maruah golongan fakir dan miskin berbanding menerimanya secara terus daripada golongan-golongan kaya. Jika individu yang mengagihkan zakat tersebut, ia akan dipengaruhi oleh sikap tertentu yang akan membelangkangi konsep pengagihan. Golongan asnaf tertentu seperti mu'alaf, saudara baru, fisabilillah, golongan berjihad ke jalan Allah dan sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan awam hanya boleh diketahui oleh pihak kerajaan. Zakat merupakan sumber kewangan negara Islam, oleh demikian ia perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan sesebuah negara. Seterusnya adalah berkaitan dengan sebab-sebab berlakunya ketidakpuashatian daripada pembayar zakat. Ada 4 sebab telah dinyatakan di sini. Yang pertama adalah masalah perkaedah pengagihan, yang kedua adalah masalah maklumat pengagihan zakat yang tidak jelas, yang ketiga adalah agihan zakat kepada asnaf zakat yang layak dan tidak layak, yang keempat masalah kemiskinan yang masih berlaku walaupun agihan zakat telah dilaksanakan. Masalah ketidakpercayaan ini berlaku disebabkan kelemahan pentadbiran zakat sendiri. Antara kelemahannya adalah berlatar belakangan pendidikan syiah tetapi kurang profesional. Ini akan menyebabkan pengagihan zakat tidak diuruskan dengan efisien dan baik. Yang kedua adalah kekurangan pekerja yang berkelayakan dan tiada jaringan profesional. Yang ketiga, hanya mempunyai latar belakang pendidikan agama dari universiti tempatan dan luar negara dan bukannya mempunyai latar belakang pendidikan yang profesional. Perkara-perkara tersebut akan dapat mewujudkan masalah ketidakpuasan daripada pihak membayar zakat dan penerima zakat sendiri. Okey, saya Muhammad Syazwan akan menyambung pembentangkan ini. Mengenai dengan rumusan kajian ini telah dilakukan secara rawak ke atas 2,500 individu mengikut negeri di semenanjung Malaysia, dan hanya seramai 700 responden yang akan dikaji disebabkan mereka tidak berpuas hati terhadap pengagihan zakat oleh institusi zakat di negeri masing-masing. Okey, di sini kita dapat lihat terdapat senarai alasan yang telah dikategorikan terhadap mereka. Bagi alasan yang pertama, mengenai bayaran zakat adalah tidak mencukupi. Alasan yang kedua, kaedah agihan zakat oleh institusi zakat adalah tidak jelas. Manakala alasan yang ketiga, agihan zakat tidak menyeluruh kepada semua asnaf. Alasan yang keempat, maklumat agihan tidak menyeluruh. Dan alasan yang kelima, lain-lain alasan. Di sini juga kita dapat lihat jadual 1 mengenai senarai negeri yang telah dikaji. Okey,
Mengenai bilangan responden yang membayar zakat, kajian ini mendapati hanya 52.4% responden membayar zakat walaupun tidak berpuas hati terhadap pengagihan zakat. Sebaliknya, seramai 47.6% responden tidak berpuas hati dan tidak membayar zakat. Ini menunjukkan hampir majoriti responden tidak membayar zakat yang berkemungkinan kerana tidak berpuas hati terhadap pengagihan zakat oleh institusi zakat. Mengenai alasan responden tentang ketidakpuasan, kajian ini mendapati majoriti responden beralasan kaedah pengagihan zakat adalah tidak jelas, iaitu sebanyak 36.7%. Manakala bagi masalah maklumat pengagihan tidak menyeluruh adalah sebanyak 32%. Bagi pengagihan tidak menyeluruh mengikut asnaf adalah sebanyak 19.7%. Jumlah pengagihan wang tidak mencukupi sebanyak 6.4%. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah lain sebanyak 5%. Ini menunjukkan masalah kaedah dan maklumat pengagihan zakat yang perlu diatasi dengan segera untuk memastikan pembayar zakat akan merasa puas hati dan akan membayar zakat. Secara tidak langsung, ini akan mengurangkan jumlah mereka yang tidak membayar zakat. Okey, hasil kajian menunjukkan ramai pembayar zakat tidak berpuas hati dengan pengagihan zakat oleh institusi zakat. Perkara yang jelas menimbulkan sikap tidak puas hati tersebut adalah berkaitan dengan kaedah pengagihan zakat. Perasaan tidak puas hati ini berlaku walaupun di kalangan mereka yang membayar zakat. Ini akan memberi kesan yang tidak baik kerana berkemungkinan mereka membayar zakat tetapi bukan kepada institusi zakat formal, tetapi secara terus kepada asnaf zakat, iaitu akan menyebabkan berlakunya kebocoran. Bagi mereka, tidak membayar zakat ditambah lagi tidak puas hati terhadap pengagihan zakat oleh institusi zakat, ini akan menyebabkan mereka secara berterusan tidak akan membayar zakat. Okey, terdapat cadangan untuk mengatasi masalah ketidakpuasan hati pembayar zakat. Okey, bagi cadangan pertama, kutipan dan pengagihan zakat perlu dilaksanakan oleh institusi zakat di pelbagai peringkat. Contohnya pada zaman Rasulullah SAW, pengurusan zakat adalah bermula di masjid di Bandar Madinah yang menjadi tempat berkumpulnya umat Islam. Okey, institusi zakat juga perlu ditubuhkan bermula di masjid berdasarkan amalan Rasulullah SAW. Okey, perkara ini akan memberikan kepuasan kepada masyarakat Islam di setiap kawasan tertentu, terutamanya bagi pembayar zakat. Okey, bagi cadangan yang kedua, perakaunan zakat pada tahun tertentu perlu diterbitkan secara rasmi oleh institusi zakat untuk dimaklumkan kepada pembayar zakat khasnya dan masyarakat Islam amnya. Bagi perakaunan zakat tersebut perlu diauditkan secara berterusan untuk memastikan tidak berlakunya penyelewengan dalam pengurusan zakat. Sekiranya perkara ini dapat dilaksanakan, maka diharapkan segala ketidakpastian dapat diatasi dan masyarakat Islam akan terus membayar zakat. Okey, kesimpulan yang dapat disimpulkan berdasarkan kajian tersebut, sekiranya institusi ini gagal berfungsi dengan baik, maka sistem zakat tidak akan berjaya dilaksanakan. Institusi zakat perlu menunjukkan nilai-nilai Islam yang tinggi seperti amanah dan adil dalam pengurusan zakat, dan dalam masa yang sama perlu bersifat profesional. Okey, cabaran institusi zakat menguruskan zakat pada masa kini bukanlah seperti zaman dahulu di mana seorang amil adalah seorang yang diyakini masyarakat setempat seperti para ustaz, guru agama dan imam yang mempunyai latar belakang pendidikan agama. Pengurusan zakat pada masa kini juga memerlukan pengurus yang mempunyai ilmu-ilmu lain seperti pengurusan, keusahawanan, teknologi dan sebagainya. Ini akhirnya akan meningkatkan tahap profesional pengurusan zakat, meningkatkan keyakinan pembayar zakat dan akhirnya akan meningkatkan lagi dana zakat dalam sistem kewangan Islam yang akhirnya akan meningkatkan lagi pengagihan kepada asnaf. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Syazwan bin Abdul Aziz dan Muhammad Akmal bin Ibrahim.